Mati saja pindah ke alam, nama alam barzakh. Alam barzakh ini alam dinding, pemisah di antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat. Hidup tak kita di alam barzakh tu? Hidup dalam alam barzakh? Hidup tak? Tuan-tuan ni pasal apa? Macam marah saja ni. Jawablah sama bagi semangat. Stres tengok tu. Hidup tak? Hidup. Pasal apa hidup? Pasal Allah cerita, Nabi cerita, ada orang dapat azab dalam kubur, ada orang dapat nikmat dalam kubur, ada orang dapat seronok, ada orang dapat misalnya rezeki, ada orang dapat pakaian, ada dihamparkan perbaidani, dibuka kuburnya seluas mata memandang, dibuka. Dia kalau dia tak hidup, dia nak berasa dah nikmat tu? Dia tak berasa. Tapi hidupnya macam mana? Hidupnya seperti hidupnya manusia di alam barzakh. Kita tahu tak? Tak tahu. Bila nak tahu? Tunggu pi nanti tahu lah. Tunggu Ustaz. Salli ala Sayyid. Jadi subhanallah Sayyid. Tapi macam mana waktu kita duduk di alam roh hari itu, di alam rahim hari itu, diceritakan kepada kita tentang dunia, waktu tu alam dunia bagi kita hanya ilmul yaqin. Sekarang ni kisah di alam barzakh bagi kita hanya setakat ilmu yaqin. Bila nak dapat hakul yaqin tu? Nanti bila kita pindah pergi dekat alam barzakh, macam kawan-kawan kita yang dah pergi dah. Depa dah berasa dah cerita macam mana datang malaikat mungkar nakir, depa nampak dah. Cerita macam mana tongkatnya malaikat mungkar nakir yang dalam satu riwayat cerita kalau dipegang oleh seluruh penduduk yang duduk di Arafah pada waktu tu, pada waktu haji tu, takkan mampu untuk menahan beratnya tongkat malaikat mungkar nakir. Macam mana keadaan dia? Dia nampak dah. Macam mana keadaan dihimpit kubur? Dia berasa dah. Macam mana keadaan dihampar permaidani ataupun lubang daripada lubang api neraka? Kawan kita berasa dah. Yang lain ni bagi kita hanya sekadar ilmu yaqin. Dia sudah merasakan haqqul yaqin. Berapa lama kita duduk di alam barzakh tuan-tuan? Berapa lama? Dalam tempoh yang sangat panjang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang hidup bersama dengan Nabi, yang wafat pada ketika Nabi SAW masih hidup, mereka dah duduk di alam barzakh dah 1500 tahun. Tuan-tuan boleh bayang kalau kubur mereka tu lubang daripada lubang api neraka di kalangan mereka yang melakukan maksiat pada waktu tu, di kalangan orang-orang munafik, kubur mereka tu lubang api neraka ni sampai lah ni dah 1500 tahun dibakar daripada lubang api neraka. Tapi ada di kalangan sahabat yang dapat nikmat sebab apa? Sebab begitu taat kepada Nabi SAW, sangat beriman. Sampailah ni tuan-tuan subhanallah muslimat duduk dalam kenikmatan dah 1500 tahun. Bahkan nikmat di dalam kubur itu bahkan lebih nikmat lagi daripada mereka hidup di alam dunia dulu ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tuan-tuan? Kita berapa lama nak duduk dalam tu? Wallahu a'lam. Habis alam barzakh baru nak pindah ke alam akhirat. Do alam akhirat sebelum sampai kepada destinasi kita sama ada syurga atau neraka, duduk pula di padang mahsyar. Padang mahsyar pula berapa ratus ribu tahun tak tahu. Kita berdiri di tempat yang sama saja kata Nabi SAW dalam satu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang tercatat dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir, cerita berdiri di tempat yang sama saja itu 70 tahun dalam keadaan tenggelam peluh, kaki berpijak di hujung-hujung jari 70 tahun, tang tu saja, tak timbang, tak apa lagi, menangis kita habis air mata, ganti air mata darah disebabkan tak tahannya berdiri tu 70 tahun. Berdiri dekat situ saja jauh lebih panjang daripada usia kita waktu hidup di dunia. Dia bayang. Salih Azmat tu tak cerita timbang lagi. Waktu duduk berdiri kita ni duduk tunggu turn, lepas seorang lepas seorang, setiap seorang tu berapa lama Allah nak timbang. RM1 yang pertama belanja pergi mana, RM1 ni dapat daripada mana, siapa halal ke haram, siapa kata halal pergi cari pula orang tu haram. Tu baru RM1 yang pertama dia dapat pada hari dia balik.
Tuan-tuan boleh bayang macam mana tuan-tuan sekalian nak timbang, nak hisap seorang. Kalau kita duduk di belakang dia, nak hisap dia seorang yang hidup dia 70 tahun, tolak daripada sebelum balik 10 tahun, 60 tahun. Setiap waktu, setiap minit dikira satu. RM1 yang dia belanja tak sampai 5 minit. Mungkin nak hisap tu makan masa sampai 5 tahun. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tak terbayang kita tuan-tuan, subhanallah. Tu panjangnya masa duduk di padang mahsyar. Lepas daripada tu baru cerita syurga neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Maksud dia perjalanan kita masih jauh lagi. Dan detik penentuan kepada keselamatan atau kecelakaan kita nanti di yaumul qiyamah, salih asmat, detik sama ada penentuan kita dapat celaka atau bahagia nanti di padang mahsyar ialah pada waktu ketika hari kematian kita. Tu momen dia. Salih ala Sayyidina Muhammad dah. Is the beginning of the end, orang kata. Rasa macam tu penamat lah. Tapi tak, itulah permulaannya. Nak tahu bahagia, nak tahu celaka, tu waktu mati tu. Salih ala Sayyidina Muhammad dah. Maka Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, tuan-tuan, saya selalu duk pesan dekat saya, selalu duk peringat diri. Tuan-tuan muslimat, jangan duk berasa selesa dengan apa yang kita duk adalah ni. Kita duk boleh main masjid, kita duk boleh main kuliah, duk berasa insya-Allah kot Ustaz, saya ni ahli syurga dah kot pasal lagu tu. Ni sambil duk naik motor tu nak main masjid tadi ni, subhanallah tuan-tuan, duk atas motor tu duk berasa apa? Ish, kalau mati ni berasa ahli syurga apa? Dia berasa macam tu. Jangan duk berasa selesa tuan-tuan. Nabi SAW sebut dalam hadis yang saya nak sambung daripada hadis Nabi SAW baca tadi ni, inna salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu baina illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu baina ila zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi SAW kata apa? Sungguhnya setiap orang daripada kamu, kata Nabi SAW, fa wallah alladzi la ilaha illa ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan sembah melainkan dia, sungguhnya setiap orang daripada kamu yang beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup. Sepanjang hidup dia nampak ahli syurga sangat ada, masjid ulang tak berhenti, subhanallah. Kalau orang tanya, kenal tak din tu? Din mana? Din masjid tu. Ya Allah, dia tu ahli syurga dah kita kata. Sehingga dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi, sikit lagi masuk. Lalu kitabnya mendahuluinya. Kitab yang mana? Kitab yang hari tu tulis dekat dalam perut mak dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kitab yang tercatat di Lauh Mahfuz tu. Kitab yang mendahului, lalu di hujung hayatnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia pun masuk neraka. Sebab tu saya duk kata, jangan duk berasa selesa. Fa innamal a'malu bil khawatimah, sungguhnya amal Allah kira tang hujung tu. Kira kat hujung tu. Ni diulang main masjid, diulang main masjid. Masuk umur 70, ada di kalangan tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad orang yang masuk umur 70 tak mau sembahyang dah. Ada? Dia tak payah suruh, dia memang tak mau. Ayah pilah sembahyang, tak payah duk suruh aku. Aku makan garam dulu daripada hang kata. Tu yang kena darah tinggi tu. Tak mau, tak payah suruh, tak mau. Ada tak di kalangan kawan-kawan kita dulu yang duk main masjid ulang-ulang alik tak berhenti, tuan-tuan sekalian, duk main jemaah lah ni tak main dah? Ada tak? Ada tak? Soalnya Allah Sayyidina Muhammad, jangan duk berasa selesa. Kita tak tahu hujung kita lagu mana, tuan-tuan. Wa inna ahadakum, sungguh setiap orang pada kamu, kata Nabi SAW, beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya, sehingga dia dengan neraka tinggal satu hasta lagi masuk. Lalu di hujung hayatnya dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia pun masuk syurga, kata Nabi SAW. Ada pula orang lagu tu. Jadi tuan-tuan, subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, sebab apa yang duk risau sangat? Sebab detik mati itulah detik permulaan sebenar-benarnya kehidupan kita yang sebetul-betulnya. Nak elok
elok waktu mati. Nak buruk sampai masuk neraka, buruk waktu mati.